Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah Allah masih lagi berpinjai umur hidup kepada kita. Jadi dapat lagi kita jalankan tanggungjawab panggil merebut peluang yang ada. Jadi alhamdulillah wajib atas kita kena jaga akidah kita. Tak boleh silap walaupun sikit. Silap sikit dia kira silap semua. Jadi kita jaga akidah kita dan usaha juga biar keturunan kita juga jaga akidah. Jadi boleh bagi ilmu akidah atas untuk anak cucu kita tu biar kita kena semuk biar betul. Jadi pada asasnya akidah kita mesti iktikad Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil tak boleh nak terima pada akal kita ada pada Allah Ta'ala tu sifat-sifat kekurangan. Jadi tiap-tiap hari kita ada baca tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tu. Waktu tu makna dia lebih kurang makna dia. Subhanallah, maha suci Allah, dengan makna Allah Ta'ala tu tak ada sifat kekurangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tu dengan maksud Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allahu Akbar dengan maksud Allah Ta'ala tu maha besar, dengan maksud Allah Ta'ala tu sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu panggil di luar, panggil kita tak mampu nak hitung kesempurnaan Allah Ta'ala. Kita boleh tahu mana ada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Quran. Jadi boleh dikorek dalam tu, tu je kita boleh tahu. Asmaul Husna 99 nama. Jadi sekadar tu yang kita boleh tahu. Tapi hakikatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kesempurnaan Allah Ta'ala tu kita tak mampu nak capai. Jadi alhamdulillah. Jadi akidah tu panggil paling ringkas. Iktikad Allah Ta'ala sempurna, mustahil Allah Ta'ala tu ada kekurangan. Paling ringkas tu. Dan paling sempurnanya ialah kita boleh panggil boleh kuasai sifat 20 ataupun sifat 13 sifat. Jadi sifat 20 tu dengan panggil dalil-dalil dia tu, jadi kalau boleh kuasai atau panggil sempurna akidah kita. Adapun kita akidah lain tu panggil sekadar untuk sebab dia tak cukup dengan dalil-dalil akal, jadi sekadar untuk kita ngajar peringkat awal ataupun ngajar kanak-kanak. Jadi sifat 20 tu dia ngajar sekali dengan dalil-dalil akal untuk orang dewasa ataupun orang lepas dah peringkat awal. Jadi orang ada akal, dia wajib cari dalil pada akal. Jadi gitulah diajar dalam Quran, gitulah nabi-nabi
panggil guna pakai untuk dakwah kaum dia, kena guna akal. Jadi antara kita kena semuk lagi sifat hayah. Sifat hayah kita terjemuh dengan hidup. Jadi kita wajib i'tiqad Allah Ta'ala tu ada sifat hayah, hidup. Sifat hayah ni nombor 10 dalam susunan. Bukan kata Allah Ta'ala tu sifat dia tu bersusun lagu tu dah, tapi susunan sekadar untuk kemudahan kita belajar. Jadi susunan ulama susun tu panggil ada kelebihan dia. Jadi mula-mula kita kena i'tiqad Allah Ta'ala tu ada, seterusnya naik kepada qidam baqa mukhalafatuhu. Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk, dan Allah Ta'ala tu qiyamuhu binafsihi, tidak berhajat pula kepada makhluk. Jadi lepas kita boleh kuasa iaitu, barulah kita masuk kepada Allah Ta'ala tu bersifat dengan kuasa, ada panggil kehendak dia sendiri, bukan dipaksa. Dan Allah Ta'ala tu ada ilmu, dan seterusnya Allah Ta'ala tu sifat hidup, nombor 10. Jadi 10 sifat ni bagi orang yang berakal, dia boleh panggil, boleh cari sendiri, boleh beza sendiri makhluk dengan Tuhan dengan 10 sifat ni. Setiap orang berakal, sama ada Islam ke tak Islam ke, dengan 10 sifat ni dia boleh mikir sendiri kalau dia guna akal. Tuhan tu mesti dah ada. Bagi orang berakal mesti dah. Dia tak boleh nak terima alam ni ada sendiri, mesti dah ada. Tuhan tu mesti dah dia dulu ada sebelum daripada ada alam ni, dan Tuhan tu mesti dah kekal, tak akan binasa. Jadi bagi orang berakal tu dia boleh mikir sendiri lah. Orang panggil tanpa petunjuk wahyu pun, dengan guna akal dia boleh mikir sendiri 10 sifat awal tu. Dan Tuhan tu mesti dah tak sama dengan makhluk. Tuhan tu mesti dah tak berhajat kepada makhluk. Jadi sebelum adanya makhluk, Tuhan tu ada dah, dan adanya makhluk, Tuhan tu tak berhajat pun kepada makhluk. Jadi bagi orang berakal tu dia boleh mikir sendiri. Seterusnya Tuhan tu mesti dah tak dua. Kalau dua mesti dah panggil berlaku huru-hara ataupun binasa alam ni. Kalau Tuhan tu dua. Lagi ke dalam rumah tangga pun, kalau untuk lelaki jenis kerah, bini pun jenis kerah, dua-dua jenis nak jadi raja, panggil tak kekal rumah tangga tu. Tu kalau rumah tangga kecil, gitu juga dalam pejabat, kalau ada dua buah akan bala. Kalau ada apa lagi dalam negeri, dalam negara, jadi dia tak boleh ada dua kepala. Gitu juga Tuhan, dia tak boleh ada dua, mesti dah sah. Bagi orang berakal, dia boleh mikir sendiri. Tuhan tu mesti dah sah. Kalau dua, jadi alam ni tak akan jadi tersusun seperti hari ni. Jadi dia akan bala. Hak ni nak waktu hujan, hak ni tak si, hak ni nak. Jadi masing-masing nak tunjuk kuasa. Jadi hak mana tak mampu tu automatik dah. Jadi tak boleh nak terima pada akal Tuhan tu dua. Orang berakal bukan Islam kok, Islam kok dia boleh mikir sendiri. Seterusnya sifat kita boleh mikir sendiri, sifat kudrah, kuasa. Tuhan tu mesti dah berkuasa. Tuhan tu mesti dah ada kehendak dia sendiri. Kehendak dia tu hok panggil hok jadinya, bukan dipaksa. Lepas tu Tuhan tu mesti dah gitu, ada ilmu. Jadi yang ke-10-nya hok boleh mikir sendiri, Tuhan tu mesti dah hidup. Jadi orang berakal, guna akal tanpa petunjuk wahyu pun dia boleh mikir sendiri. Tuhan tu mesti dah hidup, tak mati. Jadi hok seperti ayat sebelum ni dah. Jadi akal tu kena guna. Jadi kalau hok sebelum daripada kedatangan Nabi pun, kalau orang tu tanpa panggil petunjuk daripada Nabi pun, sebelum daripada Nabi, kalaulah dia guna akal, dia tak akan sembuh berhala. Jadi orang yang guna akal, walaupun tak mari Nabi, dia tak akan sembuh berhala. Cumanya dia tak jumpa Tuhan lah. Cuma dia boleh beza antara makhluk dengan Tuhan. Jadi dengan guna akal dia boleh tahu berhala tu bukan Tuhan. Jadi walaupun tak mari Nabi,
Jadi bila guna akal dia tak akan sembuh berhala. Jadi yang ke-10 Tuhan itu mestilah bersifat dengan sifat hayah. Mustahil Tuhan itu mati. Jadi hayah Tuhan itu hidup tu. Jadi selepas kita kemah dah sifat-sifat sebelum ni, Tuhan itu tak sama dah dengan makhluk. Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Jadi otomatik hidup Tuhan itu tak sama dengan hidup kita. Hidup kita ni berhajat kepada panggil bernafas, nyawa, udara. Jadi hidup Tuhan itu tak sama dengan kita. Selepas sifat hayah, sifat kena hayah, kudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, sifat sama. Seluruhnya Tuhan itu bersifat dengan sifat mendengar. Kita terjemuh dengan mendengar. Jadi mendengar tu ataupun mendengar sama, basar, kalam tu tiga tu. Mendengar, melihat dan kalam terjemuh dengan berkata. Jadi tiga sifat ni ada ulama kata kita boleh tahu juga dengan akal. Tapi dalam kitab ni dia kata tak boleh. Dengan akal kita tak mampu nak kata Tuhan tu mendengar dan melihat dan berkata. Kita boleh tahu tiga sifat ni dengan petunjuk wahyu. Tuhan tu sifat dia nya kita mendengar. Mustahil Tuhan tu tak mendengar. Kalau dalil akalnya ialah, jadi mustahil Tuhan tu tak mendengar. Jadi sifat tu dia ada dua, mendengar dengan tak mendengar. Jadi mendengar tu sempurna, tak mendengar tu ataupun terjemah dengan tuli. Panggil sifat kekurangnya. Jadi mustahil sifat Tuhan itu bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi dalil akli sini tak kuat. Jadi kita guna pakainya adalah dalil Quran dan hadis. Dalil akal tu panggil dapat tahu dengan petunjuk daripada Quran dan hadis. Jadi Tuhan itu maha mendengar. Kita sedia maklum dalil Quran dia sebut dah. Jadi dalil dia Sami'un basirun tu, Tuhan itu maha mendengar, lagi pula maha melihat. Dan juga dalam hadis pun kita sedia maklum juga, Nabi lagi orang doa tu dengan nyaring. Doa tu tak perlu nyaring, sebabnya Nabi kata Tuhan itu maha mendengar. Jadi mendengar Tuhan itu tak sama dengan mendengar makhluk. Ini pun sama juga, kita kena kemah sifat-sifat awal. Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Jadi mendengar Tuhan itu tak sama dengan mendengar makhluk. Mendengar makhluk tu berhajat kepada alat. Jadi mendengar makhluk berhajat kepada alat. Perlu kepada telinga, perlu pada alat-alat tu gegendai gitu. Jadi Tuhan itu tidak memerlukan kepada alat. Dan mendengar makhluk ni hanyalah terbatas benda dekat, benda jauh tak dengar. Jadi berhajat, kalau nak dengar benda jauh kena guna alat, guna apa panggil dia, telefon ke dia. Jadi perlu kepada alat. Jadi Tuhan itu tak perlu pada alat. Mendengar dia tidak terbatas. Dan mendengar makhluk ni hanya terbatas kepada suara. Tanpa suara makhluk tak boleh nak dengar. Jadi Tuhan itu mendengar dia bukan setakat suara, tak suara pun dia dengar. Jadi kita kata dah kena kemah sifat awal Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Jadi lagu mana Tuhan itu mendengar bukan suara, Tuhan mendengar semua ada ni. Tuhan mendengar. Jadi dalam Quran kita sebut Tuhan itu mendengar kata-kata hati manusia. Jadi nak kata Tuhan itu dengar bukan setakat dengan suara. Bukan suara pun, kalau benda tu ada Tuhan dengar. Dari kitab sebut Tuhan itu dengar, bahkan dengar
batu kita Tuhan dengar juga. Jadi kita kadang kita tak boleh nak faham tu sebab kita duk cuba bandingkan Tuhan tu dengan makhluk. Jadi tak boleh nak banding sebab kita kena kemas sifat awal tu dulu. Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Jadi bila kita tahu dari situ, maknanya makhluk mendengar hanya suara. Tuhan bukan setakat dengar suara, bahkan Tuhan dengar semua sekali. Jadi kata-kata hati pun Tuhan dengar juga. Aku panggil lintas dalam hati. Bahkan dalam kitab sebut Tuhan tu dengar juga hitam pun Tuhan dengar, putih pun Tuhan dengar, suara Tuhan dengar, bukan suara pun Tuhan dengar, asalkan benda tu ada. Dan itulah panggil pilihan kaul Imam Asy'ari. Adapun ada juga pandangan lain kata Tuhan dengar suara. Dan seterusnya sifat. Jadi tadi sifat boleh sifat mendengar. Bukan setakat kita kena i'tikad Tuhan itu mendengar, bahkan kita kena i'tikad juga mustahil Tuhan itu tak dengar. Mustahil Tuhan itu tuli. Dan Tuhan itu seterusnya sifat melihat. Jadi selepas kita kemas dari sifat awal tadi, Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Jadi kita i'tikad Tuhan itu melihat Tuhan tak sama dengan melihat makhluk. Melihat makhluk perlu kepada alat, perlu kepada mata, perlu kepada dia panggil perlu kepada cahaya, gelap makhluk tak boleh nak tengok. Dan makhluk lihat benda-benda dekat, benda-benda jauh tak boleh nak lihat. Jadi melihat makhluk tu benda yang terbatas. Jadi Tuhan tu maha melihat, dia melihat semua yang ada seperti dengan mendengar tadi. Tuhan lihat semua yang ada. Jadi semua yang ada Tuhan lihat. Bahkan dari kita sebut Tuhan tu melihat zat dia, Tuhan tu melihat sifat dia, dan Tuhan itu melihat suara pun bukan setakat Tuhan dengar, bahkan Tuhan lihat. Dan Tuhan panggil, jadi semua ada lah, semua ada, semua tu Tuhan lihat. Jadi kena i'tikad Tuhan itu maha melihat. I'tikad juga mustahil Tuhan itu tidak melihat. Ataupun dalam terjemah lain panggil sifat buta. Jadi kalau dari akalnya, antara sifat melihat dengan sifat buta tu, sifat melihat adalah sifat sempurna, dan sifat buta tu sifat kekurangan. Jadi Tuhan itu bersifat dengan sifat sempurna, tidak ada pada Tuhan sifat kekurangan. Jadi itu panggil dalil akal. Cuma dalil akal tu lemah. Kita kata dah, ulama kata tiga sifat ni adalah diketahui dengan panggil petunjuk daripada Quran dan hadis. Dan seterusnya sifat wajib kita i'tikad juga sifat gitu, sama basar kalam, sifat kalam. Wajib kita i'tikad sifat kalam. Kalam tu kalau kita terjemah agak berkata. Dan selepas kita kemas dah sifat awal tadi, Tuhan tu tidak sama dengan makhluk. Zat dia, sifat dia tak sama dengan makhluk, af'al dia tak sama. Jadi berkata Allah pun tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Jadi makhluk ni bila kita kata berkata, kita akan faham suara.
Jadi berkata Tuhan tu panggil tanpa suara, dan berkata makhluk tu dia bersusun. Kita susun dengan satu-satu perkataan itu, satu-satu lafaz tu. Tu panggil berkata manusia. Jadi Tuhan tu kalam dia tu bukan bersuara, bukan bersusun, bukan berhuruf. Dan kalam Tuhan tu juga tidak ada panggil susunan supaya kita tu kena atur baru boleh faham. Dan panggil kata-kata kita tu kalau dalam bahasa Arab agak boleh di-i'rab, ada baris ke apa. Jadi kalam Allah Ta'ala tu maha suci daripada serupa dengan kalam makhluk. Dan kata-kata Allah Ta'ala tu sama dengan ilmu dia. Bagaimana ilmu Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala boleh tahu semua huk wajib, Allah Ta'ala boleh tahu semua huk mustahil, Allah Ta'ala tahu benda huk harus. Allah Ta'ala tahu semua huk wajib, Allah Ta'ala maksud dia Allah Ta'ala tahu dia tu esa satu, dan dia tu tahu dia tu bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan dia tu tahu sifat-sifat mustahil tidak ada pada dia, dia tahu. Dan dia tahu sifat-sifat harus. Begitu juga dengan kalam. Berkata Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala dia kata benda wajib. Jadi dalam Quran tu dia sebut dia tu gila ahad, satu. Dan kata-kata Allah Ta'ala tu juga panggil memberitahu dengan benda-benda yang mustahil. Jadi antaranya Allah Ta'ala bagi tahu kita mustahil Tuhan itu dua. Jadi dari Quran sebut, jadi kalam Allah Ta'ala tu memberitahu dengan benda wajib, dan dia tu memberitahu dengan kalam dia tu di benda-benda mustahil. Contohnya dalam Quran sebut lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata, jikalau-lah ada pada langit dan bumi tu ada Tuhan, langit ada Tuhan, bumi ada Tuhan, jadi dua Tuhan nescaya binasalah langit dan bumi tu. Jadi Allah Ta'ala tu bagi tahu, kalam dia tu bagi tahu benda-benda mustahil, dan juga kalam Allah Ta'ala tu juga bagi tahu benda-benda harus. Dia bagi tahu kita dia yang buat panggil buat makhluk ni, apa yang dia kehendaki, ikut kehendak dia aja, ikut pilihan dia. Jadi kalam Allah Ta'ala ni bersifat dengan kalam, begitu juga dia tu sifat ni bukanlah kita boleh cari, boleh jumpa dengan akal, tapi kita boleh tahu Allah Ta'ala tu bersifat dengan kalam ni selepas panggil ditunjuk, dibagi tahu melalui wahyu. Jadi kita kena kemah akidah kita ni, biar panggil kalau mari orang bagi tahu muka lain pun, biar kita tak terjejah, tak panggil tak jadi syak. Jadi akidah kita tu lengkap dengan dalil akal, lengkap dengan dalil Quran dan hadis. Beza dengan panggil orang bukan Islam tu, Tuhan sebut mereka tu tak ikut melainkan dengan dalam keadaan ragu-ragu. Jadi orang kafir tu dia duk sembah benda tu, dia sendirinya ragu-ragu dah. Jadi tak kira bukan Islam tu sama ada penyembah berhala ke, ataupun Yahudi ke, Kristian tu, Nasrani, Kristian ataupun Yahudi tu, mereka tu dia duk sembah tu dalam keadaan dia sendiri ragu-ragu.
tinggal lagi kita pergi bangkit ke masalah tu, barulah dia tu guna akal dia. Jadi dia sendiri tu duk sembuh tu, dia pun tahu dia sembuh tu tak bukan Tuhan. Sebab dia pun ada akal. Jadi akal tu boleh beza dah mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Jadi dia duk sembuh tu, sembuh berhala ke apa tu, ataupun sembuh kita panggil iktikad Nabi Tuhan ke apa tu. Dia dalam keadaan lagu tu dia sendirinya tak percaya, ragu-ragu. Tuhan sebut yattabi'una illa dhann, mereka tu tak ikut melainkan dalam keadaan panggil ragu-ragu. Kalulah dia guna akal dia sikit, ulama kata guna sikit je, nescaya dia akan panggil timu Islam. Sebab kita ni akal sendiri pun kata panggil boleh beza dah mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Jadi penyembah berhala tu kalau dia guna akal tu, automatik dia tu akan tinggal, akan timu Islam. Dan antara sifat kita kena etikad juga, harus bagi Allah Ta'ala tu membuat makhluk ni. Makhluk ada atas makhluk ada ni, kita sendiri ni adalah harus. Allah Ta'ala nak buat boleh, tak saya buat pun boleh. Jadi bukanlah wajib pada Allah Ta'ala. Jadi tu pun kita kena etikad juga. Jadi adanya makhluk ni adalah benda harus pada Allah Ta'ala, bukannya menjadi wajib. Bukan kata dia buat ni untuk menambahkan panggil keagungan dia ada, dengan sebab ada orang sembuh dia lebih panggil lebih bertambah keagungan dia ada. Jadi adanya kita adalah benda haru. Dia nak buat pun boleh, tak saya buat pun boleh. Jadi kalulah pada akalnya pula, kalulah kita ni adalah termasuk dalam benda wajib ada, benda wajib ada ni, benda wajib ada ni adalah zat Allah Ta'ala. Benda wajib ada, bila kata wajib ada, makna dia tu bukan benda mesti dia tu sedia kala dan dia tu mesti tidak binasa, barulah boleh dinamakan sebagai wajib ada. Jadi kita ni bukanlah ada kita tu bukan yang sedia kala, ada kita tu baru, dan ada kita tu pula bukannya tak akan binasa, bahkan akan binasa. Dari kita tengok panggil ayah kita tu, nenek kita tak ada belaka. Jadi adanya kita ni bukannya sedia kala, bukannya kekal. Maksudnya ada kita ni adalah benda harus. Ada pun boleh diterima pada akal, tak ada pun boleh diterima. Jadi membuat makhluk ni pada Allah Ta'ala tu adalah harus. Jadi kita kena etikad Allah Ta'ala nak buat apa boleh, tak saya buat apa boleh. Antara makhluknya lagi ialah buat baik dan tak saya buat baik, ataupun terjemah dengan baik dan jahat adalah harus. Jadi nak ada ke tak si buat pun tak apa, nak buat pun tak apa, nak buat baik kepada makhluk ni pun boleh, tak si buat baik pada makhluk ni pun boleh, harus pada Allah Ta'ala, tidak ada yang menekan dia. Dan makhluk ni kalau dia buat baik pun harus pada Allah Ta'ala nak bagi pahala, dan kalau makhluk ni buat jahat pun harus dia Allah Ta'ala nak seksa, ataupun
kalau makhluk ini buat baik, tak jadi kesalahan pun kalau Allah Ta'ala nak seksa. Dan kalau Allah makhluk ni buat jahat pun, taklah menjadi kesalahan kalau Allah Ta'ala tu nak bagi pahala. Itu panggil termasuk dalam i'tiqad kita. Tidak ada kewajipan pada Allah Ta'ala. Adapun buat baik dibalas dengan pahala, buat jahat seksa tu hanyalah janji. Dari segi akal kita ni harus Allah Ta'ala nak buat, nak bagi pahala boleh, nak seksa pun boleh. Dan juga termasuk oleh benda harus juga Allah Ta'ala tu membangkitkan Nabi. Harus Allah Ta'ala nak buat makhluk tak bangkit Nabi pun boleh, nak panggil, nak hantar Nabi berdakwah pun boleh. Bukanlah wajib pada dia. Bila buat makhluk, dia wajib hantar Rasul supaya ngajar manusia ni. Jadi tak wajib. Dan termasuk dalam benda wajib lagi, kita boleh melihat Tuhan. Termasuk dalam benda harus pada Allah Ta'ala, wajib kita i'tiqad, harus Allah Ta'ala buat, ialah kita boleh melihat Allah Ta'ala. Itu pun termasuk dalam benda harus. Melihat Tuhan di dunia tu dari segi akalnya harus, tetapi syarat kata tak boleh tengok di dunia. Pada akalnya boleh, kalau Allah Ta'ala buka hijab boleh, tetapi syarat kata tak boleh. Boleh beza dah. Dari segi syaratnya, Quran kata kita ni tak boleh nak lihat dia di dunia. Allah Ta'ala akan perlihatkan di akhirat. Atau panggil dari segi syarat. Dari segi hukum akalnya, kalau Allah Ta'ala bagi lihat, boleh lihat di dunia. Jadi termasuk oleh benda harus. Jadi boleh melihat di akhirat pun harus juga. Kalau Allah Ta'ala nak tunaikan janji dia, boleh kita lihat di akhirat pun boleh. Ataupun Allah Ta'ala tak tunaikan janji dia, mana kita tak boleh nak lihat dia di akhirat pun boleh. Harus. Begitu juga adanya syurga untuk orang baik pun harus. Adanya neraka untuk orang jahat harus. Dan semua sekali hak lain-lain tu adalah harus berlaku. Termasuk panggil nak hisap pun boleh, tak hisap pun boleh. Bila dipandai kepada janji Allah Ta'ala tu, panggil wajib berlaku. Tapi kalau pandai kepada akal kitanya, harus dia berlaku. Jadi kita kena i'tiqad Allah Ta'ala tu hidup, maha mendengar, maha melihat, dan ada sifat berkata-kata. Adapun Quran tu kita panggil dengan kalamullah juga. Panggil kalam Allah juga. Dia tu kalau kita tengok pada sekali lalu, Quran tu ada panggil, ada huruf dan kita boleh baca. Dan Quran kita tengok tu pula adalah cetakan baru, dan kita i'tiqad dia tu, bila sebut Al-Quran, i'tiqad dia tu kalamullah. Tapi bila kita pergi tu tunjuk gitu kan, waktu tu baru dicetak. Jadi tengok kepada zahir gitu, dia tu baru. Tapi bila kita pandai kepada dia tu, mari daripada Allah Ta'ala, dibawa oleh Jibril, dihantar kepada panggil, diwahyukan kepada Nabi. Dan dengan Al-Quran itulah kita boleh tahu setengah daripada ilmu Allah Ta'ala. Kita boleh tahu dengan Al-Quran itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita boleh tahu dengan Al-Quran itu apa yang wajib. Kita boleh tahu dengan Al-Quran itu
surah-surah Allah Ta'ala, kita boleh tahu dengan Al-Quran itu larangi Allah Ta'ala. Dari bahasa lain, kita boleh tahu dengan Al-Quran itu sedikit daripada ilmu Allah Ta'ala. Sebab itulah kita panggil Al-Quran itu kalamullah. Tapi bila kita pergi tu tunjuk gitu, tu panggil barulah. Tapi tak bolehlah kita nak sebut Al-Quran itu baru. Al-Quran itu makhluk. Kita kena sebut Al-Quran itu kalamullah. Dengan sebab tadilah, dengan sebab Al-Quran itulah daripada Allah Ta'ala, diturun kepada Nabi, ajar kepada kita, bagi tahu kepada kita, panggil sikit daripada ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita boleh tahu dengan Al-Quran apa yang wajib, boleh tahu apa yang haram, boleh tahu, boleh kenal Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah kita sebut Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi sampai situ dulu kita kena kemah dengan akidah kita 20 sifat tu ataupun 13 sifat tu. Jadi bila kita kemah lagu tu, barulah mari panggil istilah panggil mari ribu ataupun taufik apa pun, taufan akidah ko, mari kita boleh tepih. Jadi bendanya mudah ya. Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia kala kekal, tak binasa, tak berhajat kepada makhluk, tak sama dengan makhluk. Tuhan tu maha melihat, mendengar. Jadi benda tu mudah ya. Kita kena pergi dan kita kena ajar anak cucu kita. Jadi insya-Allah sampai situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana shifaa'an wa imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.